Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ni kita sambung lagi topik kita, iaitu tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka ataupun lebih dikenali dengan nama gerak balas refleks. Sebelum ni kita dah belajar, kita ada dua. Okey, kalau boleh cikgu tuliskan kat sini. Okey, gerak balas yang kita dah belajar sebelum ni, gerak balas gerak balas ada dua jenis. Yang pertama kita panggil tindakan terkawal. Yang cikgu dah ajar kelas sebelum ni, tindakan terkawal. Yang ni pusat kawalan dia otak. Dia punya pusat kawalan dia otak, iaitu cerebrum. Yang seterusnya yang kita nak belajar hari ni adalah tindakan luar kawal. Yang kita nak belajar hari ni lah, tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ni juga lebih dikenali dengan nama gerak balas refleks ataupun tindakan refleks. Saya tulis sini gerak balas refleks. Nama lain untuk tindakan luar kawal. Jelas? Okey. Untuk tindakan luar kawal ni, apa yang kita mesti tahu? Okey. Yang mesti kita tahu. Yang pertama, apakah maksudnya? Dia punya maksudnya. Okey. Seterusnya, dalam gerak balas refleks ni, kita akan jumpa satu perkataan, iaitu arca refleks. Arca refleks. Okey. Seterusnya, kita nak tahu dia punya kepentingan dia. Kepentingan gerak balas ataupun tindakan luar kawal ni. Seterusnya, pusat kawalan yang terlibat. Pusat kawalan. Kalau tindakan terkawal, pusat kawalannya adalah otak. Tindakan luar kawal, pusat kawalannya adalah saraf tunjang. So, tulis kat sini pusat kawalan dia saraf tunjang. Itu dia. Dan satu lagi jenis. Tindakan luar kawal ni dia ada dua jenis. Jenis yang pertama, jenis yang kedua. Jenis yang pertama melibatkan 3 neuron. Jenis yang kedua melibatkan 2 neuron. Okey. Kita akan tengok satu-satu. Okey. Maksud tindakan luar kawal. Apa yang dimaksudkan dengan tindakan luar kawal? Kita tengok balik. Tindakan luar kawal ataupun tindakan refleks adalah, sini tindakan refleks ialah gerak balas pantas terhadap rangsangan. Nak bergerak balas mesti ada rangsangan kan? Gerak balas yang pantas. Sini highlightkan perkataan pantas. Gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. So, siapa yang mengawal kalau bukan otak yang mengawal tindakan refleks ni? Macam cikgu dah bagi tahu sebelum ni, iaitu saraf tunjang. Yang kawal dia adalah saraf tunjang, bukan otak. Okey. Jadi, awak dah faham maksud dia. Apa maksudnya tindakan refleks? Okey. Yang kedua, arca refleks. Apa dia arca refleks kat sini? Okey, arca refleks adalah, kita akan jumpa kat sini kan, arca refleks kan. Arca refleks ialah laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks.
Laluan saraf. Laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks kita panggil arka refleks. Okey. Jelas? Okey. Kita pun dah tahu dah apa dia arka refleks. Seterusnya, kita nak tahu dia punya kepentingan dia. Kepentingan dia. Kita tengok sini. Kepentingan dia. Kepentingan dia ada kat sini. Kepentingan tindakan refleks. Ada 3 kepentingan tindakan refleks kat sini. Ada 3. Kepentingan tindakan refleks. Okey. Tindakan refleks menghasilkan gerak balas yang spontan tanpa perlu menunggu arahan daripada otak. Kadang-kadang kita terpaksa membuat keputusan yang cepat. Kalau kita nak tunggu otak kita buat keputusan agak lambat. Jadi kita perlukan tindakan yang spontan. Spontan. Okey. Yang pertama. Yang kedua. Masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetuskan gerak balas boleh menyebabkan kecederaan. Oleh sebab tindakan refleks melibatkan saraf tunjang, otak dapat ni yang pertama kan. Yang pertama, spontan. Kepentingan yang kedua, masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetuskan gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Maksudnya macam ni lah. Maksudnya poin yang kedua ni maksudnya kalau kita tunggu otak buat keputusan, otak ni nak buat keputusan dia agak lambat. Jadi, bila adanya tindakan refleks, kita dapat elakkan diri kita daripada kecederaan yang serius. Ni maksud ni. Jadi, kita ringkaskanlah poin yang kedua ni. Kita kata tindakan refleks dapat menyelamatkan diri kita daripada kecederaan yang serius. Mungkin awak tak apa nak faham kecederaan yang serius tu macam mana. Nanti tengok cikgu terang lepas-lepas ni boleh faham. Okey. Yang ketiga, kepentingan dia dapat kita dapat apa? Nak kata macam mana? Jadi otak kita bila kita buat tindakan refleks hanya melibatkan saraf tunjang kan? Tindakan refleks hanya melibatkan saraf tunjang. Jadi otak kita dapat menumpukan kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Maksudnya kita tak maulah semua benda kita nak bagi tahu otak kita. Semua benda nak otak nak kena buat keputusan. Jadi kadang-kadang otak tu dia lebih kepada proses nak buat pemikiran yang lebih tinggi. Dia mungkin ada proses-proses yang lebih rumit yang dia kena fikirkan. Contohnya macam nak belajar ni. Otak awak kena fikirkan banyak proses yang berlaku untuk proses nak bagi awak faham. Jadi otak tu kita relaxkan dia. Jadi benda yang simple-simple ni kita bagi tugas kepada saraf tunjang. Jadi otak tu tak adalah dibebani dengan tugasan yang banyak. Macam itulah maksud dia. Jadi benda-benda yang simple-simple ni kita bagi saraf tunjang yang buat kerja. Kita rehatkan otak kita supaya otak dapat bertumpu kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Maksudnya kerja-kerja yang lebih kompleks. Inilah kepentingan tindakan refleks. Harap faham. Kalau tak faham, nanti boleh ulang banyak kali. Boleh dengar balik. Apa maksud je kepentingan dia. Okey. Kepentingan. Pusat kawalan dia saraf tunjang. Okey. Ni dah tahu. Jenis-jenis tindakan refleks. Okey, jenis dia. Tengok sini balik. Okey. Tindakan refleks ada 2 jenis. Satu yang melibatkan arka refleks yang melibatkan 3 neuron. Dan satu lagi arka refleks yang melibatkan 2 neuron. Ada tindakan refleks yang hanya melibatkan 2 neuron saja.
Contohnya neuron yang terlibat. Yang melibatkan dua neuron selalunya neuron motor dan neuron deria. Yang 3 neuron ni, neuron motor, neuron deria, neuron gerganti. So beza 3 neuron, 2 neuron. Beza dia, hal lain semua sama. Beza ni neuron gerganti. Ni yang tak ada kat sini. Okey. Jelas Okey, kita tengok balik slide kita ni. Okey. Apakah tindakan refleks yang melibatkan 3 neuron? Contohnya, mengalihkan jari daripada pin yang tajam. Kadang-kadang jari kita tercucuk jarum. Yang tu, bila jari kita tercucuk jarum, kita akan automatik tarik tangan kita dengan pantas kan. Contoh lagi satu, apabila kaki kita terpijak duri, terpijak kaca, kita akan cepat-cepat alihkan kaki kita. Itu adalah tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron. Contoh. Ni kita tengok sini contoh. Tengok sini. Kita akan refer gambar rajah 12.11. Rajah 12.11. Arka refleks yang melibatkan 3 neuron dan pusat kawalan saraf tunjang. Kalau kata arka refleks ni, pusat kawalan dia semua saraf tunjang lah. Okey, ni contoh dia. Contohnya di sini, kalau kita boleh tengok gambar rajah kat sini, menarik tangan daripada pin yang tajam. Ni, pin yang tajam ni. Katalah jari kita tercucuk duri. Dia tarik. Bila jari kita tercucuk duri, kita akan cepat-cepat tarik tangan kita ke atas kan. Kalau kita tak tarik cepat-cepat, mungkin tangan kita boleh cedera. Mungkin boleh luka. Itulah tindakan refleks. Refleks yang serta-merta. Tak payah fikir. Kalau nak fikir lambat. Okey. Sekarang ni kita nak tengok arka refleks dia. Macam mana yang dikatakan arka refleks tu? Inilah arka refleks ni. Arka refleks tu laluan saraf dia. Laluan saraf, okey, boleh tengok sini ya. Laluan saraf dia ni. Ni apa ni? Neuron deria. Neuron deria akan masuk ke saraf tunjang melalui saraf spina. Ni saraf spina. Ini saraf spina. Saraf spina ni, bila dia nak masuk ke saraf tunjang, dia akan membentuk 2 simpang. Yang atas kita panggil akar dorsal. Yang atas ni, laluan atas ni namanya akar dorsal. Ni akar dorsal. Ganglion akar dorsal ni bahagian yang bengkak ni. Ganglion tu maksudnya akar dorsal yang bengkak. Kalau dia lalu ke atas, namanya akar dorsal. Kalau laluan yang sebelah bawah, kita panggil akar ventral. Ini akar ventral. Ventral tu bawah, dorsal tu atas. Akar ventral tak ada pembengkakan. Jadi dia tak ada ganglion. Ganglion tu adalah sebenarnya pembengkakan. Jelas? Okey. So, dia melibatkan laluan dia, neuron deria, masuk ke dalam saraf tunjang melalui akar dorsal. Dalam saraf tunjang, nampak tak ni? Neuron deria tadi, ni ujung neuron deria ni, akan bersinap dengan neuron gerganti. Ni, tengok sini gambar rajah ni. Ni, ujung. Biasanya kalau dia, kalau neuron hujung ni kita buat macam ni lah. Kita buat macam ni lah.
Yang ni neuron geganti. Ni bersinap. Ni lah sinap ni. Ni ujung celah ni. Ni sinap. Macam ni. Ni. Ni neuron apa? Neuron deria. Neuron deria. Yang ni bersinap dengan neuron geganti. Inilah sinap. Ni kan dia tak sambung terus kan. Dia ada ruang sempit kan. Kemudian terbalik. Saya terbalik. Saya padam. Gini. Lagi sekali saya lukis. Tak jelas. Neuron deria. Yang ini badan sel neuron geganti. Okey. Badan sel neuron geganti akan bersinap dengan badan sel neuron motor. Ni sinap. Ini pun sinap. Nampak tak? Neuron yang pertama, neuron yang kedua, neuron yang ketiga. Neuron motor geganti. Bukan neuron motor, neuron deria, neuron geganti, neuron motor. Okey, nampak 3 neuron Neuron deria di atas, neuron geganti, yang ni neuron motor. Ni. Itulah dia punya laluan dia. Okey, kita tengok. Kita tengok step-step dia. Okey. Apabila saya besarkan, apabila jari tercucuk pin tajam. Tercucuk pin tajam. Pin tajam tu adalah rangsangan. Pin tajam ni rangsangan. Benda tajam kan. Reseptor deria akan mengesan rangsangan. Kerja reseptor. Reseptor kesan rangsangan. Lepas dia kesan rangsangan, dia akan menukarkan rangsangan tadi menjadi impuls saraf. Tu dia. Ini step yang pertama. Jari tercucuk pin tajam. Pin tajam tu rangsangan. Jadi dekat jari tu ada reseptor. Reseptor ni kerja dia apa dia? Mengesan rangsangan. Dan dia akan menukarkan rangsangan tu menjadi impuls saraf. Okey. Jelas? Yang kedua, impuls saraf yang terbentuk ni tadi, mengalir sepanjang neuron deria. Dia mengalirlah dia sepanjang neuron deria. Neuron deria pergi ke saraf tunjang. Pusat kawalan dia saraf tunjang. Masuklah dia dalam saraf tunjang. Ni saraf tunjang ni. Nampak kan saraf tunjang kan? Okey. Yang ketiga, dalam saraf tunjang, impuls saraf tadi
dipindahkan dari neuron deria ke neuron geganti melalui sinap. Melalui sinap. Melalui sinap. Ya, melalui sinap. Dia bersinap ni, sinap ni. Ruang sempit ni lah sinap. Macam dia paskan impuls tu. Dan bila kata melalui sinap ni, maksudnya dia berlaku secara kimia. Tadi secara elektrik, kemudian dia berlaku secara kimia. Okey. Yang keempat, neuron geganti pula. Daripada neuron geganti, impuls saraf tadi dipindahkan pula ke neuron motor. Ni kan neuron geganti dia pindahkan impuls saraf tu ke neuron motor melalui sinap juga. Ni sinap. Okey. Yang kelima, neuron motor. Sekarang ni impuls tu dah sampai dekat neuron motor kan. Neuron motor mengalirkan impuls saraf dari neuron motor mengalirkan impuls saraf dari saraf tunjang. Saraf tunjang tu ada neuron geganti tu tak? Nak tulis macam ni pun boleh. Neuron motor mengalirkan impuls saraf daripada neuron geganti dalam saraf tunjang ke efektor. Efektor ni benda apa? Efektor tu adalah bahagian yang akan melakukan gerak balas. Efektor lawan dia reseptor. Reseptor bahagian yang mengesan rangsangan. Efektor bahagian badan yang akan melakukan gerak balas. Jadi efektor kat sini adalah otot pada tangan. Otot dekat tangan. Jadi bila otot kat tangan dapat impuls tu, tangan tu akan dialihkan dengan cepat. Selamat tak jari orang tu daripada tercucuk pin tajam. Jadi tak sempat lah dia nak cedera dengan lebih teruk kan. Sebab dia dah alihkan tangan dia cepat-cepat. Jadi apakah sebenarnya arka refleks? Arka refleks tu adalah laluan refleks sampailah terjadinya gerak balas. So laluan dia macam ni lah. Inilah arka refleks dia. Ni. Arka refleks dia melibatkan 3 neuron. Deria, geganti, motor. So, ni rajah 12.11. Arka refleks. Ni lah arka refleks ni. So, arka refleks dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau soalan tanya, adakah nyatakan laluan arka refleks untuk menarik tangan daripada benda tajam? Inilah jawapan dia. 3, 4, 5. Sama juga dalam situasi yang satu lagi, menarik tangan daripada objek panas. Contohnya apabila kita terpegang cerik yang panas. Pun sama juga. Awak hanya tukar apabila jari terpegang cerik panas. Yang lain semua sama. Jelas? Okey ya. Okey. Seterusnya kita kepada arka refleks yang melibatkan 2 neuron. Yang melibatkan 3 neuron ni kita dah settle. So kita nak tengok arka refleks yang melibatkan 2 neuron pula. Hak ni situasi yang macam mana? Kan tadi kita dah tengok dah situasi dia.
Okey, yang melibatkan dua neuron. Dua neuron ni maksudnya motor dengan deria. Dia ganti tak tak? Okey, contoh. Tengok contoh. Saya besarkan. Okey. Arka refleks dua neuron iaitu terlibat semasa satu lagi tindakan refleks adalah sentakan lutut. Ni sentakan lutut ni masa bila ni? Ataupun kita panggil nama lain dia refleks patella. Masa bila berlakunya sentakan lutut? Ni dia kata ni. Doktor kadang-kadang menguji sistem saraf kita okey ataupun tidak dengan mengetuk lutut menggunakan penukul getah. Ni. Doktor dia mahir lah ni. Dia nak tahu kita punya saraf kita okey ke tidak. Dia akan buat ujian ni. Dia pakai penukul yang getah kat ujung ni. Dia akan ketuk di bahagian lutut dekat depan ni. Bila dia ketuk kat sini, kaki kita akan automatik terangkat ke atas. Yang ni kita panggil ujian sentakan lutut. Ataupun nama lain refleks patella. Okey. Yang ini melibatkan dua neuron, neuron deria dan neuron motor. Okey. Kita mula. So arka refleks dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk. Apabila tendon ni kita dah belajar bab 14, sokongan dan pergerakan. Tendon ini fungsi dia menghubungkan otot dan tulang. Kalau tak jelas, saya muat balik lah. Bab 14, bab sokongan dan gerak balas. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, tendon tu ada kat mana? Tendon tu ada kat sini. Mana? Tendon di bawah tempurung lutut. Ada satu tisu kat sini. Kalau doktor dia tahulah kat mana. Kalau kita nak ketuk sebarangan, kita pun tak tahu kat mana. Okey. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, bila diketuk ni rangsangan. Inilah rangsangan. Mesti ada, nak berlaku gerak balas mesti ada rangsangan. Okey. Bila tendon ni diketuk, dekat tendon tu ada reseptor gang. Saya mudahkan ayat dalam buku ni lah. Apabila tendon tu diketuk, diketuk tu rangsangan. Dalam tendon tu ada reseptor, dalam tendon tu pula. Betul lah. Dalam tendon tu ada reseptor gang. Okey. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang dan silap. Terbalik. Ulang balik semula. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang. Mana otot quadriceps? Ni otot ni, otot peha kita ni. Inilah otot quadriceps ni. Ini. Otot kat atas peha ni. Ni otot quadriceps ni. Ni otot quadriceps ni. Otot peha kita ni. Okey. Bila otot quadriceps menjadi regang, ini akan merangsang reseptor regang. Reseptor regangan tu akan macam terangsang dan dia akan mencetuskan impas saraf. Adalah isyarat elektrik, terbentuklah isyarat elektrik tu. Kalau tak ketuk, tak ada isyarat elektrik. Bila tendon dekat bawah tempurung lutut tadi diketuk, otot quadriceps tu tiba-tiba jadi regang. Bukan jadi tegang, jadi regang. Tolong bagi perhatian. Regang. Bila regang, reseptor regang kat dalam tu terangsang.
Otot jadi regang. Ini akan merangsang reseptor regangan. Bila reseptor regangan tu macam dah terangsang, dia akan mencetuskan impas saraf. Dia kena baca betul-betul, faham betul-betul. Tu yang pertama. Yang kedua, impas saraf yang terbentuk ni tadi dihantar ke sepanjang neuron deria. Ada neuron deria lutan yang bawa impas saraf tu. Neuron deria bawa impas tadi dan hantar ke neuron motor dalam saraf tunjang. Nampak sini? Dia akan hantar impas tadi ke neuron motor terus. Tak ada neuron geganti. Dalam saraf tunjang tu ada neuron geganti. Tapi dia tak paskan. Dia tak sambungkan impas tu ke neuron geganti. Sebaliknya dia terus bagi impas saraf tu ke neuron motor. Cuba tengok. Kalau tak apa jelas, boleh tengok gambar rajah ni. Saya besar kan. Ni kan. Ni neuron deria. Dia bawa impas. Sampai masuk kat dalam saraf tunjang ni. Masuk kat dalam saraf tunjang. Dia akan bersinap dengan neuron motor. Neuron motor ni, dia punya badan sel dia duduk dalam jirim kelabu saraf tunjang. Dia tak perlu bagi dekat neuron geganti. Bawa yang tadi bawa masuk ke saraf tunjang. Dia paskan impas saraf tu ke neuron motor. Neuron motor ni badan sel dia duduk dalam saraf tunjang jirim kelabu. Yang neuron motor ni pula sekejap dia akan bawa impas ni keluar dari saraf tunjang. Keluar ikut arca ventral. Keluar ikut arca ventral. Seterusnya saraf spina. Dia keluar. Dia pergi ke mana? Nombor 1 dah. Nombor 2 dah kan? Nombor 3. Tadi. Neuron motor kemudiannya menghantar impas dari saraf tunjang ke efektor. Efektor kat sini adalah otot quadriceps juga. Kat situ ada reseptor, kat situ juga ada efektor. Dia pun bagilah dekat otot quadriceps yang merupakan efektor. Bagi. Yang keempat, otot quadriceps mengecut sebagai gerak balas. Sebab tanda untuk dia bergerak balas, dia akan mengecut lah. Otot kan fungsi dia 2 je. Mengecut, mengendur. Mengecut, mengendur. Mengecut dan mengendur. Dan menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Tersentak ke hadapan tu macam tu. Ni ingat. Ataupun dia terangkat ke atas. Dia terangkat sikit je lah. Tu je. So, ini adalah 1, 2, 3, 4 adalah arca reflex
dalam sentakan lutut yang melibatkan 2 neuron sahaja. Okey. Tadi kita dah belajar. Jadi hari ni kita dah belajar tindakan luar kawal yang melibatkan 3 neuron dan juga yang melibatkan 2 neuron. Okey. Okey. Dah jelas. Kita nak tengok sekejap praktis formatif 12.4 ni. Kita nak tengok sekejap. Soalan yang pertama. Nyatakan urutan penghantaran impas. Nyatakan urutan penghantaran impas. Urutan tu daripada mula-mula sampailah akhir kan. Urutan penghantaran impas arka refleks dalam sentakan lutut. Kalau keluar soalan macam ni, jawapan dia apa dia? Jawapan dia yang ni. 1, 2, 3, 4. Jawapan dia ada pada rajah 12.12. Itulah jawapan dia. Awak tulis 1 apa berlaku? 2 apa berlaku? 3 sampai 4. Okey. Nombor 1. Boleh jawab. Nombor 2. Salah satu contoh tindakan refleks adalah menarik tangan apabila tersentuh objek panas. Okey. Apa soalan dia? Takrifkan tindakan refleks. Maksudnya bagilah definisi tindakan refleks tu apa dia. Dan nyatakan kepentingan dia. Yang ni boleh kan tak ikut terang tadi kan. Nombor 2 boleh jawab. Nombor 3. Bezakan. Beza ni perbezaan. Antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Yang ini kita dah belajar kelas sebelum ni. 12.4. Jadi awak tengok balik penerangan cikgu kelas sebelum ni ada. Saya siap bagi snap. Saya scan muka surat 226 ada kat situ. Ni semua awak nak kena buat ni. 1, 2, 3. Yang keempat. Seseorang yang telah kehilangan kakinya. Seseorang yang telah kehilangan kakinya akibat penyakit tertentu. Penyakit apa orang hilang kaki? Penyakit diabetes. Penyakit tertentu, hilang kaki, potong kaki. Masih boleh merasai kesakitan. Dia boleh rasa kesakitan pada bahagian yang telah dipotong. Jelaskan mengapa. Seseorang yang telah kehilangan kakinya akibat penyakit tertentu masih boleh merasai kesakitan pada bahagian yang dipotong. Dia boleh rasa sakit lagi. Walaupun kaki dia dah tak ada kan. Kaki dia dah tak ada. Masih boleh rasa sakit. Jelaskan mengapa. Yang ni aras tinggi sikit ni, nak kena fikir lebih ni. Saya akan bagi jawapan dia untuk slide yang seterusnya nanti. Dan nanti saya akan bagi jawapannya. Okey. Harap awak faham. Okey, contoh-contoh tindakan refleks yang lain adalah seperti batuk. Bila kita batuk, kita akan melindungi paru-paru kita daripada kemasukan zarah-zarah asing. Lagi satu, refleks anak mata.
Kadang-kadang kalau kita tengok cahaya yang terlalu terang, anak mata kita akan jadi kecil kan. Dia automatik kan. Sebab dia nak menghalang cahaya masuk terlalu banyak. Bila cahaya masuk terlalu banyak, dia boleh merosakkan retina pada mata. Tu tindakan refleks lah. Okay.